kenduri, marhaban, melawat jiran-jiran. Sekarang semua tu tinggal kenangan. Sekarang ini benda ni semua, kita dah tak boleh jumpa lagi. Jam 9 di Yishun, bunyi kayu ditukul memecah keheningan pagi. Kayu dari kita orang sudah buang punya, kita recycle. Kayu-kayu itu mahu dijadikan rak buku. Namakan apa sahaja alat untuk menukang, semuanya ada. Dibawa warga-warga senja ini sendiri ke kolong blok 436 Yishun Avenue 11. Nama saya Chia Kampoy. Saya sudah tinggal sini 27 tahun di Yishun. Kalau tak masuk, tak Hasil pertukangan untuk perpustakaan bawah blok ini yang dibuka yang dikendalikan warga-warga emas ini sendiri. Perpustakaan mereka diberi nama Superhero Library. Saya start ini library 2 tahun dulu. Itu COVID punya masa. Saya sudah retire. Saya mau buat ini library to give back something to the society ya. Sebab sini semua rumah ini semua sewa punya. Ini library kita semua buat volunteer. Buku donation. Itu furniture kita buat dengan recycle material. Tak ada beli, 1 sen pun tak ada beli. Superhero Library yang terletak di Yishun ini memberi nyawa kepada ruang di bawah blok. Namun di banyak kejiranan lain, kolong-kolong blok semakin sepi. Yang mengisi bawah blok kini seringkali hanya kekosongan. Jadi anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu di rumah sekarang bersosialisasikan dengan teman-temannya melewati Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Sebagai turis yang lihat-lihat dari keliling dan lewat jendela bis, kelihatannya ya memang mulai lebih sepi, tapi fungsinya mungkin lebih penting dalam era sebelum internet ya mungkin. Masa 80-an kita semua masyarakat, walaupun kita duduk di flat kan, kita semua bergotong royong. Kalau ada majlis, perkahwinan, kita semua akan saling bantu-membantulah. Siap bawa pisau, yang bawa gunting kan, nak rewang. Dulu-dulu rewang, sekarang dah tak ada. Sunyi. Kadang-kadang kalau ada kematian pun kita tak tahu. Masing-masing buat kenduri, buat majlis sendiri-sendiri, berhadlah. Ya, saya pun macam itu lah. Kalau tak bikin apa-apa, saya duduk seorang kat situ kan. Jadi saya pun tak nak bikin apa-apa, tak boleh juga. Mujur bagi Cik Nurlian dan Encik Aziz, Superhero Library yang dibuka Encik Chia sedikit sebanyak mengisi kekosongan dalam diri mereka. Encik Aziz yang berkerusi roda sejak diserang angin ahmar kini mempunyai teman berbual dan pada masa yang sama dapat menyumbang tenaga untuk sesuatu yang bermakna. Saya fikir apa lah macam kayu-kayu ni, tukang kayu yang tak ada berdiri lah, tak ada berdiri lama ya. Sekejap jalan sekejap sikit dekat memang boleh lah. Tapi kalau berdiri ada orang berdiri lama bikin ni pangku tu mesti tak boleh lah. Suka lah, boleh macam-macam budak-budak datang. Orang luar datang lah, orang luar yang kita tak kenal kan. Brand booster jangan tak jadi. Cik Nurlian pula yang hidup sebatang kara turut mempunyai aktiviti baru pada masa lapang. Saya nampak Mr. Chia tengah kemah-kemah buku lah.
Dan lepas tu saya ternampak buku-buku Melayu ada kat sini. Jadi saya kata, Mr. Chia boleh pinjam? Boleh. Dan dia tanya jika Nulian ada masa nak tak tolong-tolong di sini. Saya pun bersetuju. Saya copkan buku-buku atau menyusun buku-buku lah. Saya dapat mengenali kawan baru dan kawan saya bertambah ramai. Dan kami di sini dah jadi macam keluarga. Padahal kami tak pernah bersua. Yang pasti, Superhero Library sudah 2 tahun menyuntik keceriaan kepada para penduduk Yishun. Baguslah untuk budak-budak, dan ada bukan library untuk buku untuk budak-budak, yang untuk Orang dewasa tua, pun ada. Macam-macam dewasa, buku ada. Cik suka tengok resipi. Buku-buku resipi, Cik cakap dengan Mr. Chia, boleh saya ambil? Kata, boleh kan? Ruang ini juga tidak dilihat sekadar sebuah perpustakaan sahaja. Tempat ni dah kira macam interchange tau. Kita menerima banyak donation. Pendema-pendema memberi macam-macam lah. Barang-barang yang berguna, cantik-cantik lagi. Kenal dengan Mr. Chia, berbual-bual. Dia ada satu kawan tu minta bantuan nak repair sewing machine. Cik repair, dah repair semua, Cik kasih balik dengan ini. Jadi Cik pun tak ada minta apa-apa lah. Ini macam sifat tolong-menolong jiran kan. My view is void deck untuk community. Kalau void deck, bicycle boleh taruh, library tak boleh taruh, something wrong lah. Betul. Ini untuk community. Kalau dia mau, council mau tutup, saya pun okeylah tutup. Alangkah baiknya jika apa yang dijalankan di Yishun turut diusahakan di banyak lagi kolong blok lain. Bayangkan, pemandangan seperti ini dihidupkan kembali dengan kehadiran jiran-jiran meluangkan masa bersama. Tawa dan riang kanak-kanak kedengaran. Yang mudah juga memecah keheningan suasana dengan kegiatan tersendiri. Tapi apakah aspirasi itu mampu direalisasikan? Kita melihat rumah itu sebagai satu tempat hanya untuk kita pulang, beristirahat, dan kita hidup terlalu dekat antara satu sama lain sehingga mungkin ada bunyi bising yang memasuki ruang peribadi kita, dan kita kalau tidak dapat menanganinya dengan cara bertolak ansur, kita akan cepat marah dan kita akan melihatnya dari lensa perkauman. Itu berbahaya. Kalau masa depan juga masih ada tantangan lagi seperti itu, tapi pasti harus ada imbangan dari aturan atau praktis sosial. Pada akhirnya, wujudnya kolong blok hanyalah satu reka bentuk yang diterapkan dalam pembangunan rumah-rumah pangsa. Ia tidak punya peranan intrinsik. Namun seperti di Yishun, kelihatan ada keinginan untuk mendefinasi ulang peranan bawah blok oleh penduduk di kejiranan-kejiranan lain seperti di Bishan ini. Cik tinggal sini dah lama, dah dekat lebih 30 tahun kan. Tak kerja ke mana ni? Ya. Morning Kak. Memang banyaknya bertegur sapa, tak kira Melayu, tak kira apa bangsa lah. Diorang semua macam kita berkawan tau. Bye. Blok 112 Bishan Street 12. Hidir Muhammad di antara penduduk di sini. How are you? Bukan saja para penduduknya ramah, malah ada kelainan di suasana kolong blok. Cik tengok, ni tempoh aku kecil-kecil, Coca-Cola kan, dulu pakai botol daripada mana, Yoyap Sing punya kan. Dia tengok, teringat, dulu aku kecil-kecil gini rupanya. Dinding-dindingnya warna-warni hasil sentuhan kreatif para penduduk di sini. Ada perpustakaan, peti masyarakat, mahupun kemudahan-kemudahan kecil untuk bercucuk tanam, termasuk yang menggunakan kaedah aquaponik. Ya, buat apa ni Kak ini? Ni taruh fertilizer lah. Oh, fertilizer. Fertilizer boleh mati. Ya, tanam pokok ya. Menyerikan kawasan kolong blok telah diusahakan Jawatan Kuasa Penduduk Zon 1 Bishan East. Projek Ubah Elok dimulakan sejak Januari tahun lalu di saat Singapura masih dicengkam COVID-19.
Bila time wabak, kita pun terfikir jugalah, apa kita nak buat? We cannot just keep still. You know, kita harus sambungkan apa-apa perhubungan yang kita ada bersama penduduk kami. Kita bermula dari ahli sukarelawan kami dulu. Jadi yang taman-taman semua, apa-apa yang kita buat dengan mask, kita buat sendiri lah. Pasu semua kita angkat. Jadi bila penduduk-penduduk diorang datang kan, diorang jalan, lalu lalang kan. Jadi diorang tanya jugalah, ini untuk apa? Waktu ada COVID ini kan bisa menimbul lagi fungsinya untuk beberapa fungsi terkait dengan kesehatan umum. Tapi juga masa depan rasanya akan terpakai lagi dalam beberapa terkait dengan beberapa kegiatan lainnya yang sudah mulai muncul, yaitu kebun sayur. Itu terkait dengan kualitas hidup. Usaha RC Bishan bagaimanapun tidak terhenti di situ. Idea kreatif mereka diluaskan lagi ke 2 kolong blok berdekatan. Di blok 116, lobi lift dihiasi menggunakan tempat duduk terpakai MRT yang disumbangkan penguasa pengangkutan darat LTE. Bawah blok yang benar-benar bertentangan blok 112 pula dihiasi dengan perabot lama demi mewujudkan suasana santai ala-ala zaman kampung dahulu. Apabila idea ni dilahirkan, kami berbincang dengan beberapa agensi. Bukan satu dua aja, tapi banyak jugalah. Jadi something yang dorang selalu soalkan kami lah adalah mengenai keselamatan. In terms of peruangan tu adalah juga, tapi tak banyak sangat. Oleh kerana banyak barang-barang di sini adalah diderma. Jawatan kuasa penduduk itu turut mendapat izin untuk memanfaatkan laluan pejalan kaki menuju blok 112 ini. Di sinilah para penduduk menanam pelbagai jenis sayur-sayuran yang boleh dimakan. Misalnya pokok cili, pria maupun terung. Dengan cara diorang buat gini kan, jadi kita pun dapat merasakan sesuatu tau. Walaupun tak sebanyak sikit, kita masih teringat. Dulu aku kampung ada pada ayam. Kalau diizinkan Allah Ta'ala sampai akhir hayat lah tidak tinggal itulah. Tak payahlah, tak payah pindah lah kan. Sebenarnya di kolong blok 112 Bishan Street 12 ini juga tersimpan satu karya seni tidak ternilai harganya. Mural dengan bunga-bunga anggrek ini boleh dikatakan salah satu karya terakhir tokoh batik terkenal Allahyarham Sarkasi Said. Kebetulan waktu tu lagi COVID. Kita tak boleh buat art, kita tak boleh pergi mana-mana. So dari situ bapa dapat ilham. Arwahnya dah sakit jangka cuma dalam 6 bulan after diistirafkan sebagai culture medallion. Dia dengan wheelchair juga, dia pun duduk lukis berjam-jam. Siapa ada kat blok pun kita panggil, mari kita lukis sama-sama. So diorang terus masuk juga. Siapa sangka gergasi dalam dunia seni Singapura Allahyarham Sarkasi Said juga mempunyai kenangan manis bersama orang-orang tercinta di bawah blok. Waktu tu selalunya kita dah habis sekolah, nanti kita duduk dekat bawah, kita play main-main. Waktu tu masih dorang panggilkan apa, kita main kejar-kejar. Dari situ bapa cakap, marilah kita buat art sama-sama. Macam dengan cara spontannya, bapa arwahnya kasih satu drawing block. So kita ramai-ramai nanti draw lukisan apa-apa yang kita nampak dan kita lukis. Maka di sebalik coretan warna pada dinding ini tersirat makna dan cerita begitu mendalam. Bertemakan kehijauan yang menyuburkan ketenangan hakiki. Ia juga terkandung kenangan manis Allahyarham Sarkasi dan keluarga di bawah blok. It's very tough to be on his wall. Dia yang lukis sendiri, dia sketch dulu menggunakan warna hitam, langsung dia mewarnakan colour, dia blend in. Makan masa yang panjang, dalam 7 jam dia habis gitu. Dengan between tu kita terpaksa stop dululah, kasih dia rehat.
TZEE memang khas nama dia untuk lukisan kerana ni untuk kejiranan kita tak akan tulis nama TZEE nama dia. Nama Z iaitu cap mohor Allahyarham Sarkasi Said bagaimanapun sempat ditandakan sendiri olehnya pada tembok ini bersama tanda tangan semua penduduk lain yang membantu mencantikkan kolong blok ini. Tidak dapat disangkal sama sekali, kolong blok mampu menyatukan penduduk. Apalagi jika digabungkan dengan unsur-unsur nostalgia dan seni. Cerita bawah blok Yishun dan Bishan yang menyerlahkan keakraban para penduduknya jelas memberi isyarat semangat kampung masih ada. Yalah, kata kita berjiran. Masih kata lagi morning. Kita cakap good morning. Kalau yang Melayu, Assalamualaikum. Namun kenyataannya, kisah sebegini ibarat satu dalam sejuta. Kolong blok sekarang selalunya hanya disapa sepi. Jauh beza berbanding suasana pada tahun-tahun 1980-an dan 1990-an. Pun begitu, kolong blok dalam sejarah pembangunan rumah-rumah HDB jika diteliti semula, sebenarnya bukan bertujuan memainkan fungsi mengeratkan hubungan sesama penduduk. Ahli-ahli perancang dan arsitek HDB di bawah pimpinannya Pak Liu Tucker dan lainnya, mereka kemana-mana lihat-lihat di manakah di dunia ada model yang bagus. Lalu mereka sengaja memikirkan bagaimanakah bawa model itu dan dicocokkan untuk Singapura dan dicocokkan untuk iklim tropis. Dan dari situ mereka pikir ini perlu dibuka. Kalau tidak dibuka, misalnya terlalu panas dan tidak begitu sesuai dengan iklim tropis. Dalam erti kata lain, riuhnya kolong blok dahulu dirangsang faktor-faktor sosial dan sekitaran. Sekiranya ia tidak digunakan bagi kegiatan-kegiatan yang memupuk hubungan antara jiran tetangga, ia sekadar ruang lapang, tidak lebih daripada itu. Masa turut membuktikan kemudahan lain berupaya menjadi wadah untuk mengeratkan hubungan antara penduduk di kawasan perumahan. Dari bawah blok sedang estet perumahan menjadi lebih moden, ruang masyarakat mengalir ke tempat-tempat lain. Kalau kita lihat perumahan sekarang ini, ada kawasan tersendiri untuk mengadakan aktiviti-aktiviti sosial dan tidak lagi dilakukan di kolong-kolong blok. Jadi itu satu perkara yang kita belajar daripada proses pembangunan dan mengatur ruang. Ini salah satu ruang masyarakat di Marsiling Road, sebuah taman. Dahulu ia kelihatan seperti ini. Kini, Hi everyone, welcome to our humble garden, the Woodlands Botanical Garden. We are currently Singapore's biggest garden. taman ini menjalani transformasi sangat luar biasa hasil inisiatif Encik Ganesh yang dimulakan pada tahun 2020. I grew up in a landed house. Then when I shifted, there was so much of planting on this hill. You know, there were many residents planting as well. I made friends with some of them, so I decided I can plant a few plants also lah. Until one day, one of the NParks officers spoke to my dad, and so I told them, you know, I can remove the plants, but look at the amount of life that is around us, which we never saw on the hill before. So they just told me, okay, why not submit a proposal and let's get it official. And that's how we got our permission. Hey, hello. Hey, hi. Encik Ganesh adalah jiran baik saya. Banyak cabaran yang dia alami. Pada awalnya, mereka nak kena angkat air dari rumah mereka menggunakan bekas-bekas tu yang besar tu, filled with air. Jadi boleh bayangkan betapa beratnya kan naik ke bukit ni. Memang sebelum Encik Ganesh transform this garden, memang saya dah naik ke bukit ni. Tapi sekarang lebih nikmat lah, lebih cantik this taman. Diam tak diam, sudah hampir 3 tahun taman ini dibangunkan Encik Ganesh.
Sepanjang tempoh tersebut, beliau dibantu sekitar 20 penduduk lain. Tahun lepas March, saya jalan ke Pai ni, saya nampak Ganesh. Saya tanya Ganesh nak tolong ke, so I volunteer lah. Most of the time, I buat reading, cabut lalang ke itu setiap Sabtu pagi. Taman ini turut dimanfaatkan untuk menganjurkan pelbagai acara kemasyarakatan. Sebagai contoh, Encik Ganesh mengadakan rumah terbuka pada Sabtu pertama setiap bulan. Pada hari itu disediakan makanan dan minuman ringan percuma. Encik Ganesh juga suka berganding bahu dengan kumpulan-kumpulan kebajikan seperti Human Animal Bond in Ministry. Hasil kerjasama seperti inilah warga emas misalnya dapat menikmati pelbagai kegiatan menarik. Maka tidak hairanlah taman ini menjadi kebanggaan ramai penduduk Marsiling, termasuk Encik Ong Soha, 88 tahun. Beliau suka memetik gambar di taman ini, lalu menunjukkannya kepada sesiapa sahaja yang ditemui, walaupun mereka dari kawasan kejiranan lain. Tadi bukan kasih tengok banyak orang, kasih orang kenal tahu lah. Oh, sini punya bukit cantik. Banyak orang dah tahu sini punya bukit lah. Saya kasih tahu. Lu jalan sini belakang datang, lu tengok blok 133. Belakang sesuatu lu kenal. Macam aja punya orang mau minta kita kasih lah. Tolong orang Filipina yang susah kasih orang. There's this thing called the kampung spirit happening, but I cannot come and explain to you what is the kampung spirit. You need to feel it. Pendek kata, semangat gotong royong boleh dihidupkan di mana-mana sahaja, asalkan ada usaha menggerakkannya. Apapun, kolong blok pernah menjadi begitu sinonim dengan kehidupan masyarakat Singapura yang berbilang kaum dan agama. Kita lihat pembelajaran antara kaum dan kebudayaan berjalan dua hala. Jadi ketika masyarakat Melayu melakukan perkahwinan di kolong-kolong blok, masyarakat lain juga akan melihat dan juga mengetahui dengan sedikit sebanyak mengenai cara kita mengadakan persandingan dan sebagainya. Kalau ruang komunitas itu sudah mulai berpisah ya atau hybrid. Jadi ada ruang fisik seperti ini, tapi juga ada ruang digital. Ya, jadi saya kira tantangan yang pertama ada bagaimana itu bisa dinegosiasi. Fungsi kolong blok akan terus berubah-ubah selaras dengan peredaran zaman. Namun, apa yang pasti, terkandung banyak kenangan, sejarah dan pengajaran dari cara penggunaannya. Kehidupan di bawah blok jugalah yang sudah mencorak fabrik sosial Singapura.